Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutakhabbala wardallahu 'anna wa walidina wa masyayikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan dan juga maghfirah. Dan kita perbanyakkanlah selawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi pada malam ni saya menggantikan Ustaz Fawaz untuk memenuhkan kuliah maghrib pada malam ini. Seingat saya pernah ada majlis di masjid ini ketika mana Syekh Dr. Fadul Murad datang, yang kita bawa daripada Qatar. Saya ingat saya menjadi penterjemah Syekh pada ketika itu, dan majlis berlangsung di surau ni lah. Itu sedikit pengenalan. Jadi saya berasal daripada Kedah dan sekarang tengah menyiapkan PhD dalam bidang akidah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mudah-mudahan Allah percepatkanlah saya punya pengajian dia, dan juga mohon doa daripada ahli-ahli ibadah dalam masjid ni, insya-Allah. Jadi saya taklah akan membincangkan kitab ataupun tajuk yang Ustaz Fawaz bawakan pada malam-malam sebelum ni. Saya akan cakap tentang kepakaran saya lah maksudnya. Jadi cuma malam ini kita akan menyentuh sedikit persoalan tentang akidah al-Islamiyah. Jadi kenapa akidah penting dalam kehidupan manusia? Bila mana Allah SWT menjadikan manusia dan diberikan kelebihan kepada mereka akal yang membezakan di antara manusia dan juga haiwan dan juga makhluk-makhluk yang lain. Dan manusia juga diberikan nafsu, syahwat, keinginan seperti mana binatang-binatang, dan syahwat ini tidak ada pada malaikat. Jadi akal dan syahwat adalah merupakan pemberian daripada Allah SWT. Jadi sebab itu dalam pengurusan syahwat dalam Islam, kita tidak langsung memotong syahwat seseorang seperti mana agama-agama lain yang melakukan syahwat kepada diri mereka. Contoh kalau kita tengok sami-sami, mereka tak berkahwin, padri tak berkahwin dengan sebab syahwat dan sebagainya. Tetapi Islam meletakkan pengurusan syahwat ataupun pengurusan nafsu. Kalau seseorang yang mampu untuk berkahwin, dia boleh kahwin dan boleh selesaikan nafsunya dengan cara yang baik. Kemudian Allah SWT mengurniakan kepada manusia wahyu yang menjadi perantara di antara manusia dengan Allah SWT. Di samping itu, wahyu ini dibawa ataupun diturunkan kepada para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan nabi-nabi ini yang akan menjelaskan kepada manusia tentang ketuhanan, tentang perkara-perkara yang melibatkan perkara sam'iyat, ghaibiyat. Apa maksud benda-benda ghaibiyat? Iaitu ma ghaba 'anil hawas, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia. Jadi kalau kita melihat populasi manusia terbahagi kepada dua. Pertama, golongan yang bertuhan, dipanggil sebagai theism. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak bertuhan, atheism, atheist. Jadi kalau kita tengok sejarah tamadun manusia, sama ada diberikan wahyu ataupun diturunkan mereka para anbiya ataupun tidak. Jadi mereka terpisah kepada dua kumpulan besar. Okey, di dalam
kumpulan besar tersebut pula muncul agama yang pelbagai. Kita tidak bincang tentang atheism, iaitu golongan yang menafikan terus ketuhanan. Dan dia bagi dia dunia ini ataupun bumi ini berlaku secara tabii, semula jadi. Jadi diperkenalkan teori evolusinya, diperkenalkan teori manusia gua dan sebagainya berkembang menjadi manusia yang sempurna. Dan hatta binatang-binatang juga melalui proses beribu-ribu tahun ataupun berjuta-juta tahun hingga menjadi makhluk yang sempurna. Jadi teori ini bercanggah dengan fakta-fakta sains dan juga dapatan-dapatan fosil dan sebagainya. Jadi kita tidak bincang tentang atheism sebab ini adalah melanggar, bercanggah dengan realiti, kebenaran. Kemudian kita juga bila kita bincangkan tentang theism ni adalah golongan yang mengakui ada Tuhan. Pecah pula. Di bawah theism kita ada golongan yang disebut sebagai polytheism. Dia bukan poligami. Polytheism. Dan juga monotheism. Maksudnya dua golongan. Polytheism dengan monotheism. Dia macam poligami dengan monogami. Kalau poligami apa? Banyak isteri. Kalau monogami satu isteri. Saya ingat dulu guru kami di Al-Azhar bergurau. Dia ada seorang isteri. Dia kata saya ini muwahhidin, orang yang bertauhid. Maksudnya satu esa. Kamu yang ada seorang syekh tu dia ada banyak isteri. Ni musyrikin. Musyrikin dia orang yang menyekutukan isteri-isteri mereka, maksudnya banyak isteri lah. Jadi sensitif lah kalau kita muslimat bincang pasal ni kan. Jadi dalam agama bagi golongan yang bertuhan ini ada dua golongan. Pertama monotheism, iaitu yang menyatakan Tuhan ini mesti tunggal, mesti esa, mesti satu. Kalau banyak bukan Tuhan lah. Ini dinamakan sebagai monotheism. Golongan yang mengatakan Tuhan itu mesti tunggal. Ini kita tak bincang lagi tentang agama. Kita bincang tentang bagaimana manusia itu berfikir tentang kehidupan mereka. Maksudnya macam mana benda ni boleh muncul? Bila persoalan-persoalan besar muncul dalam kehidupan mereka. Mana-mana tamadun manusia, mereka akan fikir tentang dari mana kita datang. Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita dihidupkan? Dan yang ketiga, kemana kita selepas kematian? Ataupun kemana kita? Dia sebenarnya ada lima persoalan besar, tetapi diringkaskan kepada 3 persoalan besar. Dia kata ini persoalan falsafah ataupun persoalan tentang kehidupan. Jadi mana-mana tamadun manusia, mereka akan berfikir tentang menjawab persoalan ini. Sama ada diturunkan Nabi ataupun tidak diturunkan Nabi. Sebab itu kita tengok muncul filosofer-filosofer ataupun ahli-ahli falsafah menjawab persoalan tentang dari mana kita datang, where we are come from, dari mana kita datang, min aina na'ti dalam bahasa Arab. Dari mana kita muncul, dari mana kita datang. Dan kemudian kita tanya apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Bertanya tentang tujuan, matlamat. Dan ketiga bertanya tentang al-masir, kesudahan kita. Dah kita buat amal kebajikan, dah kita tak buat jahat di atas muka bumi ini. Dan ada yang orang yang zalim, ada orang yang menipu, berdusta, membunuh. Jadi apa kesudahan mereka? Takkan berakhir di atas dunia ini. Sebab itu ada agama seperti mana agama Sikhism. Bagi mereka dunia ini adalah segala-galanya. Buat baik pun selesai kat dunia, buat jahat pun selesai kat dunia. Maksudnya tidak ada akhirat. There is no life hereafter. Maksudnya tidak ada kehidupan selepas kehidupan. Jadi bagi mereka, dan agama Hindu pula kita tengok, mereka beriman mengatakan bahawasanya tidak juga ada kehidupan selepas kematian. Bagi mereka kalau buat baik akan dilahirkan semula sebagai benda-benda yang baik.
jadi lembu yang baik, jadi benda-benda suci lah. Kalau jahat dilahirkan semula sebagai dia percaya kepada kelahiran semula. Jadi persoalan-persoalan besar ini bila kita teliti setiap kepercayaan Taoism, Buddhism, Sikhism, Majusi, Nasara dan sebagainya, kita akan mengetahui bagaimana cara manusia menggunakan akal mereka dalam menentukan jawapan-jawapan mereka tadi. Jadi muncullah agama, muncullah kepercayaan. Jadi contoh manusia bila mereka melihat tentang kehidupan, bila mereka melihat tentang penciptaan, bagi mereka Tuhan ini mesti berkuasa, Tuhan ini mesti esa. Ini adalah golongan yang disebut sebagai golongan monoteism. Kita tidak fokus kepada politism. Politism ni yang mengatakan Tuhan itu banyak. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan rezeki, ada Tuhan bala. Jadi mereka terjemahkan Tuhan mereka itu dengan banyak tangan ataupun banyak Tuhan lah. Ini Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Sedangkan di dalam Al-Quran jelas menunjukkan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Dan sekiranya di sana ada dua Tuhan, maka akan berlakulah kebinasaan. Tetapi sekarang kebinasaan tidak berlaku. Maksudnya siang muncul, malam jadi matahari terbit. Jadi tidak ada sebarang kebinasaan. Bermaksud kalau ada dua Tuhan, maksud kehendak Tuhan yang satu lagi mesti tidak terlaksana dengan sebab ada Tuhan yang kedua akan menghalang tindakan tersebut. Sekiranya kedua-duanya itu berkehendakkan kepada yang benda yang sama, maka itu bukanlah Tuhan. Jadi teori tentang dualism. Dualism ni apa? Mengatakan Tuhan itu lebih daripada satu ataupun dua, maka teori ini juga terbatal dengan realiti. Ini kita tak payah menggunakan wahyu, kita tidak menggunakan nabi. Kita hanya guna rasional kita saja, menggunakan akal kita berfikir, maka kita dapat putuskan bahawasanya Tuhan itu tidak boleh lebih daripada satu, dia mesti bersifat tunggal, dan Tuhan tak boleh menjadikan Tuhan yang lain. Sebab kalau Tuhan A jadikan Tuhan B, maka confirm Tuhan B itu bukanlah Tuhan sebab dia diciptakan. Sebab tu dalam ayat Al-Quran menyebut lam yalid wa lam yulad. Dan beliau ataupun Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya dia tidak dijadikan oleh Tuhan lain sebagai Tuhan, dan dia tidak menjadikan Tuhan lain sebagai Tuhan. Okey, kemudian kita bincang pula tentang monoteism. Dia terpecah pula kepada 3 kumpulan. Okey, bila dah kata Tuhan mesti esa, maka kita katakan golongan yang pertama kata kita tahu Tuhan itu esa, tetapi hakikat Tuhan tidak dapat diketahui. Ini adalah sebahagian daripada ahli falsafah. Golongan yang kedua kata, ya, Tuhan ada, esa dan difahami, dapat diketahui. Maka ini adalah golongan yang kedua. Ini adalah di kalangan mereka yang beriman dengan kewujudan Allah SWT beserta dengan sifat-sifat dan juga af'al, perbuatan dan juga nama-nama dia. Maksudnya Tuhan ada dan boleh diketahui. Golongan yang ketiga kata, ya, Tuhan ada tetapi tak boleh nak diketahui sebab dia terlalu jauh daripada manusia ataupun dalam gambaran manusia. Ini adalah golongan yang ketiga. Jadi golongan kita ataupun golongan yang beragama ini, mereka berada pada pertengahan. Maksudnya hakikat Tuhan boleh diketahui dengan sifat dia, dengan nama dia dan juga dengan af'al dia, dengan perbuatan dia. Jadi sebab apa keperluan kita kepada akidah? Sebab dalam kehidupan kita perlu kepada pemberat. Disebut dalam bahasa Arab amrajih. Pemberat. Maksudnya kalau kita nak kahwin ataupun kita buat keputusan nak balik kampung, mesti ada pemberat dia, mesti ada rasional di sebalik alasan tersebut ataupun tindakan kita tersebut. Jadi begitu juga kita dalam bertuhan. Dalam kita nak menyembah sesuatu,
nak menyembah sesuatu kuasa, dan kemudian kita percaya bahawasanya kuasa tersebut menentukan segala-galanya, kuasa tersebutlah yang menjadikan kita, kuasa tersebutlah yang menentukan kehidupan kita, maka kita perlu kepada pemberat. Jadi sebab itu dalam ilmu akidah dibincangkan tentang pemberat tersebut dalam nak membuat keputusan. Sebab beriktikad ini ataupun beriman ini adalah satu benda yang besar. Bukan benda kecil-kecil. Benda yang kita buat dalam kehidupan kita sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting. Sebab tujuannya adalah kita nak mengabdikan diri kepada kuasa tersebut. Sebab itu ilmu akidah datang nak menyelesaikan isu ini. Nak beritahu kepada manusia, okey, kamu nak beriktikad, kamu nak beriman, kamu nak menyembah sesuatu, tetapi apakah alasan kamu? Reason kamu apa? Maka ini yang dibincangkan dalam ilmu akidah. Dan saya terlibat dengan silibus-silibus akidah di sekolah-sekolah Malaysia ni. Kita lihat pengajian akidah itu dipelajari secara tradisional. Jadi hilang penghayatan, kefahaman. Yang mengajar tak faham, yang diajar lagi tak faham. Jadi mereka menghafal secara membuta. Allah wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Kita tidak ada masalah dengan kitab-kitab tersebut. Yang kita ada masalah dengan orang-orang yang mengajar kitab tersebut. Jadi akidah tidak difahami dengan betul dan akan mengakibatkan maqasid ataupun tujuan ilmu akidah itu tidak dapat direalisasikan. Apa tujuan ilmu akidah? Tujuan ilmu akidah ini adalah untuk nak mengangkat kedudukan manusia daripada seorang yang muqallid. Muqallid ni yang mengikut tanpa dalil, kepada muhakkik, kepada orang yang muhakkik, orang yang kita maksudkan sebagai orang yang yakin di dalam akidah. Sebab itu fungsi ilmu akidah iaitu dia nak elevate, nak mengangkat darjat seseorang daripada dia bertaklid buta kepada tahqiq, kepada yakin. Jadi diajar tentang dalil kewujudan Allah SWT, diajar tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT, diajar tentang nama-nama Allah SWT, diajar tentang hukum akal, wajib, harus dan juga mustahil, dengan melihat kepada kewujudan sesuatu benda. Sebab itu saya nampak pengajian akidah di Malaysia ini ataupun di tempat kita ini hilang dia punya ketepatan dia. Kalau kita tanya apa itu hukum akal, dia kata wajib, harus, mustahil. Kemudian dia berhenti setakat tu. Dia tak tahu dalam kitab sebut macam tu saja. Cuma kalau kita jelaskan, baru dia akan faham balik. Oh, rupanya wajib, harus dan mustahil ni adalah akal kita. Maksudnya akal kita melihat kepada kewujudan sesuatu, kemudian dia menghukum sama ada benda ini wajib wujud, mungkin wujud, ataupun mustahil wujud. Itu sahaja. Tetapi benda ini gagal difahami. Contoh, kita melihat diri kita. Aku ni wajib wujud ke, mungkin wujud ke, mustahil wujud. Okey. Macam mana kita nak applykan benda ini? Kita tengok diri kita. Aku ni asal tak wujud. Asal tak wujud. Contoh, saya lahir tahun 1985. Tahun 1984 saya tak ada. Saya tak wujud. Maksudnya kewujudan saya didahului dengan ketiadaan. Al-wujud masbuqun bil adam. Maksud wujud didahului dengan ketiadaan. Jadi siapa yang mewujudkan saya daripada tak wujud tadi? Siapakah yang murajjah, yang penentu kepada kewujudan saya? Mestilah ada satu kuasa yang menentukan kewujudan saya, dan saya akan wujud pada tahun 1985. Wujud.
maka kewujudan saya ini ada yang mewujudkan. Maka setelah pastilah saya bukan Tuhan dan kewujudan saya bukanlah wajibul wujud, tetapi adalah mumkinul wujud. Maksudnya boleh wujud dan boleh tidak wujud. Macam anak kita, kita kahwin. Bila kahwin, mesti ke dapat anak? Tak semestinya. Dia adalah mungkin, perkara mungkin. Mungkin ni bainal wujud wal adam. Maksudnya dia boleh wujud dan boleh ada dan boleh tiada. Ada orang kahwin tapi tak ada anak. Kena ikhtiar baru dapat anak. Ataupun tak akan dapat anak selama-lamanya. Ini ujian lah maksudnya. Tapi kita bincang tentang kewujudan anak tersebut. Dia adalah perkara mungkin. Jadi hukum akal ini, sebab itu akidah Islam dibina di atas hukum akal. Sebab apa? Kalau kita tengok sejarah bagaimana para sahabat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka guna apa? Guna akal. Bukan guna wahyu. Sebab tu ada daripada kalangan kita umat Islam di Malaysia ni menolak pendekatan menggunakan akal dalam akidah. Dia kata mengarut guna akal. Al-Quran dan Sunnah ada cukup lah. Ni bahaya tuan-tuan. Slogan dia nampak baik. Nampak tak payahlah guna akal, hukum akal, wajib sunat harus wajib mustahil mungkin ni. Dia kata kita pakai Quran dan Sunnah cukuplah. Ni antara kesilapan yang besar yang berlaku dalam ilmu akidah. Sebab dia tidak meneliti bagaimana para sahabat beriman kepada Rasulullah. Al-Quran datang ataupun diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Tetapi ayat Al-Quran tersebut menyeru para sahabat untuk berfikir, menggunakan akal mereka. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, tidak ada perkataan al-fikru, al-aqlu yang menyebut tentang akal, menyebut tentang fikir, tapi didatangkan dengan perkataan taf'il, maksudnya perbuatan. Maksud mesti berfikir. Afala yatadabbaruna al-Quran, afala ta'qilun, afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat, kamu berfikir bagaimana unta itu diciptakan? Jadi ayat-ayat ini semua menggesa akal manusia untuk berfikir. Dan apabila mereka berfikir, mereka akan dapat tahu bahawasanya kewujudan Allah itu adalah merupakan sesuatu yang pasti. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah menyebut dalam Al-Quran ayat-ayat yang banyak. Di sana berlaku pertukaran siang dan malam. Ini semua adalah merupakan tanda-tanda kewujudan Allah SWT. Jadi ayat-ayat ini diturunkan kepada para sahabat, dan para sahabat waktu tersebut mereka menggunakan akal mereka dan mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakan akal mereka. Jadi sebab itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang melihat mukjizat, kebenaran mukjizat ini siapa yang menentukan tuan-tuan? Akal. Sebab apa saya kata demikian? Sebab bila Allah SWT berikan mukjizat kepada para anbiya dengan disertakan dengan pengakuan para nabi. Contoh Nabi kata, aku ini adalah nabi yang diutuskan. Kemudian ini mukjizat aku, membenarkan. Jadi siapa yang membenarkan mukjizat? Akal. Sebab apa? Sebab akallah yang menghukum benar ataupun tidak mukjizat tersebut. Sama ada mukjizat tersebut adalah khariqul adah, benda yang berlawanan dengan adat, yang bercanggah dengan adat, kebiasaan, dengan perkara yang berlaku secara tidak bermukjizat, maksudnya tidak disertakan dengan mukjizat. Akal yang menentukan. Dia kata, manusia biasa
tak boleh laksanakan benda ini. Jadi mukjizat, maksud kebenaran mukjizat, dia akan terhenti kepada pengakuan ataupun pengakuan akal. Jadi sebab itu keterikatan manusia dengan akal itu sangat kuat. Sebab akal inilah punca segala taklif. Punca segala perkara yang kita diamanahkan oleh Allah SWT. Kita tak perlu sembahyang kalau akal kita tidak sempurna. Kita tak perlu nak bertanggungjawab kalau akal kita tidak sempurna. Kita hanya diwajibkan untuk solat bila kita baligh. Sebab apa? Sebab akal kita waktu itu dah sempurna. Jadi akal ini memainkan peranan yang penting, sebab disitulah bermulanya taklif, tanggungjawab ke atas manusia. Dan kalau orang tu sihat tubuh badan dia, umur 30, tetapi dia menghadapi masalah mental ataupun akal yang tidak sihat, maka tergugur taklif daripada dia. Jadi akal ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu disebut sebagai ilmu akidah ini, dialah yang memandu ataupun mengikat akal manusia untuk berfikir dengan betul. Semua orang diberikan oleh Allah SWT kemampuan akal yang berbeza. Maksudnya ada dari sudut IQ ini rendah, sederhana, tinggi. Tetapi di sana kita ada persamaan di antara semua manusia ini. Kita diberikan oleh Allah SWT pengetahuan yang asas, disebut sebagai premier knowledge. Pengetahuan yang badihiyat, maksudnya benda yang diketahui dengan tanpa perlu kepada proses bersekolah ataupun belajar. Apa pengetahuan dia? Pengetahuan dia macam disebut sebagai benda-benda yang daruri, benda yang badihi, benda yang mudah, benda yang asas, yang kita tahu kebenaran dia. Macam contoh, setiap likulli illah lahu ma'lul. Maksud setiap sesuatu sebab ada musabab. Setiap ciptaan ada pencipta. Sebab itu pada zaman Nabi SAW, apabila seorang Badawi bila ditanya tentang wujudnya Tuhan, apa dalil dia? Dalil dia kata al-ba'ratu tadullu 'ala ba'id. Dia kata kewujudan Tuhan ni mudah aja. Tapak kaki unta menunjukkan kata ada unta. Maksudnya mungkin kita payah faham, nak terbayang unta payah. Tak apa, kita kata tak tahi cicak menunjukkan kata adanya cicak. Maksudnya di situ undang-undang apa kat situ? Cause and effect. Ada punca, ada yang menyebabkan berlakunya punca tersebut. Maksudnya bila ada alam ini, bila ada ciptaan ini, bila adanya kita, mesti ada orang yang menciptakan kita. Maka ini adalah pengetahuan asas. Tak perlu datang wahyu pun, tak perlu datang anbiya pun, tak perlu datang Jibril pun, tak perlu. Dengan pengetahuan yang Allah SWT kurniakan inilah, maka kita dapat tahu bahawasanya kewujudan Allah itu adalah benar. Dua lebih besar daripada satu. Ini adalah pengetahuan yang daruri. Ayah lebih tua daripada anak. Kan? Kalau tak ada orang bagi tahu kita pun, kita akan tahu benda tersebut. Ini yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada butuni ummahatikum, daripada perut ibu kamu, yang mana kamu tidak tahu apa-apa pun. Kemudian Allah kata kemudian kami jadikan as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, afidah tu akal, hati.
ataupun akal, pikiran. Jadi ayat ini kalau kita tengok dalam Al-Quran, mesti Allah akan sebut sam'a dulu, kemudian barulah absar, kemudian barulah afidah. Banyak ayat, kalau tuan-tuan rajin boleh Google ayat. Kebanyakan Allah akan susun pendengaran dahulu, kemudian penglihatan, kemudian barulah akal fikiran. Rupanya bila sains mengkaji benda ini, mereka memang dapati dahulu bahawasanya bayi yang baru lahir, mata dia tak fungsi dulu. Yang fungsi apa? Pendengaran dulu. Mata dia masih kabur, tak nampak. Kemudian bila pendengaran dah okey, selang berapa minggu baru mata dia okey. Kemudian baru dia punya otak dia berfungsi dengan baik. Jadi itu step dia. Jadi ayat ini adalah dipanggil sebagai i'jazul bayan, i'jazul ilmi, dipanggil sebagai miracle of scientific. Apa istilah dia tu. Maksud ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana penciptaan oleh Allah SWT tentang kepada manusia. Jadi sebab itu kalau kita tengok, kalau kita dah bincang habis tentang atheism, monotheism, dalam atheism kita ada polytheism dan juga ada monotheism. Kemudian kita berbalik kepada umat Islam. Maksud kita khususkan skop yang paling kecil. Dan bagaimana para sahabat, bukan semua beriman. Pada zaman Nabi SAW, boleh dikatakan semua melihat mukjizat. Sebab mukjizat ini dia adalah benda yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Maksudnya orang penduduk Mekah dia melihat mukjizat Nabi, macam-macam mukjizat lah. Tangan air keluar daripada tangan Nabi, matahari dibelah, bulan dibelah, kemudian peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa tidak semua beriman? Sepatutnya berimanlah. Sebab pakat-pakat melihat mukjizat. Sebab mukjizat ni dia mesti benda yang bukan didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan didatangkan oleh ahli-ahli sihir, tetapi adalah bukti yang dikuatkan oleh Allah SWT untuk nak membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa pada zaman Nabi SAW golongan musyrikin ada yang tidak beriman? Pernah terfikir tak? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT? Sebab apa? Sebab manusia ini di samping diberikan akal oleh Allah SWT, mereka juga ada hawa nafsu. Jadi hawa nafsu inilah yang membutakan mata mereka akan kebenaran. Sebab Abu Jahal tidak beriman, sedangkan dia orang yang paling banyak melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kedudukannya, sistem kuasa yang dia ada, pengaruh yang dia ada. Jadi takkan aku nak beriman, hilanglah kedudukan aku. Ada yang sayangkan kedudukan dia, ada yang sayangkan kuasa dia, ada yang sayangkan ataupun tak mau tinggalkan tok nenek mereka dulu punya pegangan mereka. Jadi takkan kita nak berubah beriman? Kita dah sembah berhala, tok nenek kita sembah berhala dah berapa tahun, berapa ratus tahun. Takkan kita nak berubah benda tersebut? Ini yang berlaku. Jadi sebab itu kalau kita reflect balik pada zaman kita hari ini, walaupun pengajian kuliah banyak, walaupun ustaz ramai, walaupun kitab dah banyak ditulis, walaupun akan ada orang yang Islam yang mana mereka ini dikelabui oleh hawa nafsu mereka. Jadi sebab itu pentingnya setiap zaman ataupun setiap tempat dan setiap lokaliti, populasi perlu ada orang yang menyedarkan mereka. Sebab kalau kita tengok trend orang beriman ataupun orang Islam di Malaysia, ada yang beriman, ada yang Islam tetapi tidak praktik Islam dia. Ada yang Islam tetapi melanggar suruhan Allah SWT.
Ada yang Islam yang komit, alhamdulillah. Buat dosa sikit saja, kadang-kadang terlajak, itu normal, sebab manusia itu tidak lari pada kesilapan. Jadi kalau kita revise balik, dan kenapa wujud golongan ini? Sebab kadar kefahaman mereka terhadap akidah, kadar keimanan mereka kepada Allah SWT, kadar beriman mereka terhadap hari akhirat, kadar beriman mereka dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW masih lagi di tahap yang rendah. Sebab kita ini adanya hawa nafsu yang sentiasa menarik kita. Lagi 10 minit. Menarik kita untuk tidak beriman. Sebab itu kalau kita tengok dalam tamadun manusia, apabila mereka ditinggalkan oleh Allah SWT dengan tanpa wahyu, dengan tanpa anbiya, ke mana mereka pergi? Mereka akan mengambil benda lain selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ada yang ambil anak lembu, golongan Samiri. Ada yang mengambil manusia, sesama manusia, menyembah manusia, dijadikan Tuhan. Ada yang mengambil pokok, jadikan sebagai sembahan. Ada yang mengambil batu, dijadikan sebagai Tuhan. Bukan kita nak menghina agama, tetapi kita nak menyatakan ini realiti yang berlaku kalau manusia itu dibiarkan dengan tanpa wahyu ataupun tanpa para nabi yang membimbing mereka. Zaman Nabi pun berlaku. Nabi tinggal sekejap saja, macam golongan Samiri itu, terus ambil lembu jadi sembahan mereka. Itu belum lagi yang mengambil sesama manusia. Fir'aun mengaku dia Tuhan, akhirnya disembah oleh rakyat dia. Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la wa ana uhyi wa umit. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Dia pakai logik ni je. Dia kata macam mana? Dia ambil 2 orang pemuda. Dia kata yang ni aku nak hidupkan dia, maka aku biarkan dia hidup. Yang ni aku nak mematikan dia, maka dia ambil pisau, dia sembelih, dia bunuh. Maka aku Tuhan, sebab aku boleh menghidupkan dan mematikan. Jadi sebab itu kita kena berbalik-balik kepada penghayatan akidah yang betul, supaya kita dapat iman seperti mana iman Abu Bakar, iman para sahabat, yang mana kita sanggup mati dengan akidah tersebut. Bagaimana kita tengok Bilal bin Rabah, walaupun ditindas, ditimpa dengan batu, disuruh untuk tidak beriman, maka dia engkar benda tersebut. Sebab akidah ini adalah sesuatu yang yakin, perlu dipegang dengan yakin, sebab kita yakin akan kebenarannya. Macam contoh, ada satu video kan, cikgu dia tanya 1 tambah 2, jawapan dia 4. Dia ambilkan kawan dia, 1 tambah 1 berapa? Ataupun 1 tambah 2 berapa? Dia jawab 3. Kawan-kawan dia jawab 4, selamat. Yang jawab 2, yang jawab 3 kena tembak. Tapi kalau orang tanya kita 1 tambah 3 berapa? Kita katakan 4, dan kita sanggup mati dengan mempertahankan akidah kita tersebut ataupun kepercayaan kita tersebut, sebab kita yakin dan ini adalah kebenarannya. Dan sebab itu kita beriman kepada Allah SWT, dan kita melaksanakan apa yang Allah SWT suruh, dan kita meninggalkan apa yang Allah SWT larang. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan Allah SWT. Dan inilah yang akan memandu kehidupan kita dan menjadikan kita sentiasa berada dalam landasan yang mustaqim ataupun landasan yang istiqamah. Maksudnya kalau lepas ni kalau orang tawar kita harta, orang tawarkan kita apa-apa untuk kita tinggalkan kepercayaan kita, nescaya kita tidak akan sanggup untuk nak tinggalkan benda tersebut. Sebab kita dah dapat keyakinan, kelazatan dalam beriman kepada Allah SWT. Jadi penting untuk kita memahami
ataupun menghayati akidah kita ini dengan baik, sebab akidah yang difahami dengan baik akan menatijahkan kelazatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak memastikan akidah yang kita capai ini, yang ada dalam diri kita ini adalah akidah yang sama seperti mana para sahabat. Akidah yang tidak mudah digoyangkan, akidah yang tidak mudah diperkotak-katikkan, akidah yang tidak mudah untuk dilunturkan. Ya, kita menghadapi, setiap manusia akan menghadapi ujian yang berbeza-beza. Macam contoh kita COVID baru ni. Ada yang dibuang kerja, ada yang bisnes makin maju. Jadi ujian tersebut tak sama walaupun kita berada pada kapal yang satu. Jadi Allah SWT mengatakan, selagi mana seseorang itu dia mengaku beriman, kemudian dia belum lagi diuji, maka tidak dikira keimanan dia. Maksudnya manusia itu akan diuji pada titik yang dia lemah. Ustaz-ustaz dia ada ujian dia. Kalau kita baca kitab Talbisul Iblis, Imam Ibn Qayyim, setiap golongan ini dia ada ujian ataupun titik lemah dia. Ustaz cara ustaz, pemimpin politik cara pemimpin, AJK masjid cara AJK masjid, askar cara askar. Maksudnya ujian tu berdasarkan kepada titik lemah kita. Tetapi Allah SWT memberi jaminan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya Allah SWT sekali-kali tidak akan memberatkan manusia itu dengan tanggungan ataupun ujian yang tidak mampu dilaksanakan. Jadi bila kita mengaku beriman kepada Allah SWT, maka sudah pasti akan ada ujian. Dan sebab itu para anbiya dinamakan sebagai nabi al-anbiya, antaranya sebab mereka likathratul bala, sebab mereka ini golongan ataupun individu yang banyak diuji oleh Allah SWT. Kalau kita tengok Nabi Nuh dengan ujian isteri yang tidak beriman, Nabi Daud dengan cara ujian beliau, dan Nabi Isa dengan ujian pengikutnya, Nabi Musa diuji dengan Fir'aun dan sebagainya. Jadi sebab itu, dalam untuk kita nak menghadapi ujian tersebut, betapa pentingnya kita memaknai agama yang kita anuti ini dengan penuh keyakinan yang tepat. Yakin ini dia bukan sebab itu di dalam ilmu akidah kita membezakan di antara akidah yang dipegang kuat tetapi berdasarkan kepada dalil tetapi tidak bertepatan dengan realiti. Seperti mana kaum Nasara beriktikad dengan mengatakan Tuhan itu ada 3. Tuhan Ayah, Tuhan Anak dan juga Tuhan Ruhul Qudus, Holy Spirit ataupun istilah yang mereka gunakan. Jadi dia ada pegangan yang kuat, ada dalil tetapi tidak berlandaskan kepada, tidak bertepatan dengan realiti. Ini dipanggil sebagai akidah khati'ah, akidah yang salah. Dia akidah juga tapi akidah yang salah. Akidah yang benar ini macam mana? Dia pegangan yang kuat, i'tiqad jazim bidalil, ada dalil dan mutabaqatul lil waqi', bertepatan dengan keadaan yang sebenar, bertepatan dengan realiti, bertepatan dengan kebenaran. Jadi ini yang akidah Islam ataupun ciri-ciri dalam akidah Islam. Sebab itu kalau kita tengok semua agama ada akidah dia, ada teologi dia, ada dalil.
tetapi adakah dalil tersebut tepat ataupun sebaliknya. Itulah yang membezakan di antara akidah sahihah, akidah yang sahih dengan akidah yang tidak sahih, yang tidak tepat. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT untuk kita sama-sama memperbaiki ataupun meningkatkan ilmu-ilmu kita ini. Kita memang belajar banyak, tetapi kita perlu memastikan kefahaman kita ini bertepatan dengan realiti, supaya keyakinan yang kita dapat itu tidak mudah digoyah. Maksudnya kalau kita tengok sejarah di Nusantara ini, walaupun kita dijajah oleh pelbagai bangsa, tetapi tok nenek kita dahulu tidak pernah menukarkan agama mereka. Ini menunjukkan betapa utuhnya, betapa kukuhnya sistem akidah yang ada pada tok nenek moyang kita dahulu. Berkat para ulama yang datang mengajarkan dengan manhaj Asy'ariyah ataupun ahli sunnah wal jamaah dengan tepat, kita tidak mudah ditukarkan agama kita. Walaupun terpaksa berkorban nyawa, bertumpah darah, ditawarkan dengan harta yang pelbagai, namun sedikit langsung tidak mengubah kepercayaan kita. Ini yang perlu kita jaga dan juga kita pertahankan. Sebab pertahanan itu adalah merupakan satu kekuatan. Ini pernah disebut oleh guru saya ketika mana kita membincangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apakah kekuatan yang kita ada? Dia kata kekuatan kita adalah pertahanan. Mempertahankan benda yang sudah sedia ada itu adalah merupakan kekuatan. Jadi setakat itu untuk malam ni, wallahu taala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.